Hai kepada semua para penonton yang saya kasih sekalian. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya ingin membentangkan tentang tajuk 2.1 permintaan. Baiklah, mari kita memasuki 2.1.1 teori permintaan. Baiklah para penonton, marilah kita memasuki tarikh permintaan. Permintaan ialah kuantiti barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Baiklah para penonton, kita perlu tahu tentang unsur penting dalam konsep permintaan. Pertama, barang dan perkhidmatan yang ingin dimiliki oleh pengguna untuk memaksimalkan kepuasan. Yang kedua, kemampuan berkesan diikuti oleh kemampuan membayar. Baiklah para penonton yang saya kasih sekalian, kalau saya membaca macam itu saja, saya fikir mungkin anda sekalian mungkin tak berapa faham. Jadi saya akan memberikan satu contoh yang ringkas. Okey? Sebagai contoh, saya seorang pembeli dan saya masuk supermarket dan saya ingin membeli apple. 3 apple mungkin dia jual RM7.50. Tapi pada suatu hari tersebut, dia hanya menjual RM5.50. Jadi, kalau saya melihat harga tersebut, saya akan mempunyai keinginan untuk membeli apple tersebut. Sebab harganya telah menurun. Apabila harga dia menurun, maka saya akan membeli apple-apple tersebut dalam kuantiti yang banyak. Kenapa saya akan membeli dalam kuantiti yang banyak? Kerana harganya sangat murah. Jadi kalau saya tidak pergi membeli dalam kuantiti yang banyak, maka kita akan merasakan sangat kesal untuk kami. Sebab mungkin hari ini sahaja dia RM5.50, nanti keesokan hari dia jadi RM7.50, dia baik lagi. Jadi kita akan beli dalam kuantiti yang banyak sebab dia berbaloi. Jadi ini adalah seiras dengan konsep permintaan yang saya cakap ini. Senang saja kan? Baiklah para penonton, setelah kita melihat tarikh permintaan, marilah kita masuk hukum permintaan. Jika kita cakap tentang hukum permintaan, kita perlu tahu bahawa apabila semakin rendah harga sesuatu barang, semakin banyak kuantiti yang diminta. Pada masa yang sama, apabila semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin kurang kuantiti yang diminta. Baiklah para penonton, jika kita cakap tentang hukum permintaan, kita juga perlu mempunyai satu andaian yang ditetapkan, iaitu ceteris paribus. Apakah itu ceteris paribus? Ceteris paribus bermakna perkara-perkara lain seperti harga barang lain, pendapatan dan cita rasa pengguna diandaikan tidak berubah. Kenapa kita perlu mempunyai ceteris paribus ini? Saya bagi satu contoh. Kalau saya seorang orang yang kaya, kalau saya ingin membeli baju tersebut, mungkin baju tu RM50, sangat mahal. Tapi saya pun tetap beli saja. Kenapa? Sebab saya punya pendapatan adalah tinggi dan saya mempunyai kemampuan untuk membayar. Pada masa yang sama, saya juga mempunyai cita rasa yang tinggi. Jadi, saya akan terus mengabaikan harga tersebut. Jadi, ini tidak sesuai bagi hukum permintaan yang saya cakap ini. Faham tak? Jadi, kita perlu mempunyai andaian ceteris paribus ini supaya kita boleh cakap tentang hukum permintaan. Baiklah para penonton, setelah kita melihat jadual permintaan, marilah kita masuk ke log permintaan. Kita akan mengaplikasikan jadual permintaan tersebut ke dalam kelog permintaan ini. Apakah itu kelog permintaan? Kelog permintaan ialah kelog yang menunjukkan kuantiti barang yang diingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada tingkat harga tertentu dalam satu jangka masa tertentu. Baiklah para penonton, jika kita tengok graf tersebut, pada paksi Y menunjukkan harga dan pada paksi X menunjukkan kuantiti yang diminta. Kalau kita tengok graf tersebut, kita akan melihat itu graf dia adalah bercerun negatif dari kiri ke kanan. Baiklah, jika harga daripada RM20 menurun kepada RM15, berdasarkan graf kita boleh melihat bahawa kuantiti yang diminta akan bertambah
dari 1 ke 2. Sama saja kalau harga tu berturun dari 15 kepada 10, maka kuantiti yang diminta akan meningkat dari 2 ke 3. Ini akan menunjukkan hubungan songsang antara harga dan kuantiti yang diminta. Jadi, ini adalah hukum permintaan berdasarkan kelok permintaan ini. Apabila harga meningkat, kuantiti yang diminta akan berkurang. Pada masa yang sama, kalau harga menurun, maka kuantiti yang diminta akan meningkat. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya ingin menyerahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Persamaan fungsi permintaan. Persamaan fungsi permintaan ni ialah satu persamaan yang menunjukkan hubungan antara kuantiti barang diminta iaitu QD dengan harga barang tersebut iaitu P. Bawah tajuk ni, kita akan bina dua fungsi persamaan. First, Q sebagai perkara rumus. Bila Q jadi perkara rumus, kita akan guna rumus QD sama dengan A tolak BP. QD tu kuantiti diminta, A pintasan paksi Y, B kecerunan keluk permintaan, P harga barang. Next is contoh soalan. Graf menunjukkan bahawa pada harga RM4, kuantiti barang yang diminta ialah 20. Dari graf kita kena cari nilai B. Untuk cari nilai B, kita kena guna rumus perubahan Q bahagi perubahan P. Perubahan tu ialah nilai baru tolak nilai asal. Contohnya, nilai baru Q ialah 20, nilai asal dia kosong. Untuk P, nilai barunya 4, nilai asal kosong. Dah dapat nilai baru dengan nilai asal, ganti balik dalam rumus, dapatlah 20 tolak kosong bahagi kosong tolak 4 sama dengan negatif 5. And then, kita kena cari nilai A. Untuk cari nilai A, kena ambil satu titik. Macam contohnya, saya ambil ni. QD dia 20, PX dia kosong. PX. Lepas tu, ganti nilai QD PX dengan B yang kita dapat tadi dalam rumus QD sama dengan A tolak BP. Dah ganti negatif 5 darab kosong, kosong. So, A sama dengan 20. Dah dapat nilai B dengan nilai A. Ganti semula dalam rumus asal tadi. Lepas tu dapatlah QD sama dengan 20 tolak 5 PX. Seterusnya ialah keluk permintaan pasaran. Permintaan pasaran ialah jumlah kuantiti barang yang ingin dan mampu dibeli oleh semua individu dalam pasaran pada tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. Contohnya, setiap barang mempunyai harga tertentu dan ia selalu berubah-ubah atas beberapa faktor. Contohnya, kestabilan ekonomi sesebuah negara itu. And then, keluk permintaan pasaran diterbitkan dengan menjumlahkan kuantiti barang diminta oleh semua individu dalam pasaran secara mendata pada pelbagai harga tertentu. Maksudnya, menjumlahkan kuantiti barang diminta ni ialah keluk permintaan individu A ditambahkan dengan keluk permintaan individu B. Contoh keluk permintaan pasaran. Jadual dan graf menunjukkan tentang permintaan individu A dan individu B terhadap ikan yang dijual di pasaran pada harga tertentu. Untuk mendapatkan permintaan pasaran, kita akan tambahkan permintaan individu A dan individu B. Contohnya, pada harga RM10, individu A meminta 1 kg ikan, manakala individu B meminta 2 kg ikan. Jadinya, permintaan pasaran akan jadi 3 kg. Seterusnya, pada harga RM8, individu A meminta 2 kg ikan, manakala individu B meminta 4 kg ikan. So, permintaan pasaran pada harga RM8 ialah 6 kg. Saya akan terangkan tentang perubahan kuantiti diminta dan perubahan permintaan. Perubahan kuantiti diminta ialah kenaikan atau penurunan kuantiti barang yang diminta disebabkan oleh perubahan tingkat harga barang itu sendiri. Perubahan kuantiti diminta dapat dilihat melalui pergerakan titik di sepanjang keluk permintaan yang sama.
Contohnya, apabila harga barang turun dari P0 ke P1, kuantiti yang diminta mengembang dari Q0 ke Q1 menyebabkan titik A beralih ke titik B. Manakala, apabila harga barang itu naik dari P0 ke P2, kuantiti yang diminta menguncuk dari Q0 ke Q2. Perubahan itu ditunjukkan oleh pergerakan dari titik A ke titik C. Perubahan permintaan ialah kenaikan atau penurunan kuantiti barang yang diminta akibat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti perubahan pendapatan, cita rasa pengguna dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini akan diterangkan dengan lebih detail pada slide seterusnya. Perubahan permintaan boleh dilihat pada peralihan keluk permintaan sama ada ke kiri atau ke kanan. Contohnya, pengurangan pendapatan menyebabkan keluk beralih dari kanan ke kiri iaitu dari D0 ke D1. Walaupun harga masih tetap pada P0, tetapi kuantiti barang yang diminta telah berkurang. Tetapi, peningkatan pendapatan menyebabkan permintaan barang semakin bertambah, menyebabkan keluk beralih dari kiri ke kanan. Okay, first harga barang itu sendiri. Kenaikan harga barang akan menyebabkan harga barang lain secara relatif murah dan mengurangkan pendapatan bila pengguna merosot. Penurunan harga satu barang akan menyebabkan harga barang lain secara relatif mahal dan meningkatkan pendapatan benar pengguna. Okay, so conclusion dekat sini, bila kuantiti ditambah, ia menyebabkan pengguna akan menggantikan barang lain, iaitu barang yang lagi murah daripada itulah. So, hal ini dapat menunjukkan bahawa pendapatan pengguna telah meningkat. Okay, next is perubahan harga barang lain. Okay, perubahan harga barang lain ni ada dua, barang pengganti dengan barang penggenap. Okay. Kenaikan harga barang pengganti akan menyebabkan permintaan sesuatu barang akan bertambah. Kenaikan harga barang pengganti mendorong pengguna mengalihkan permintaan mereka kepada barang relatif secara mudah. Walaupun harga barang tidak berubah, permintaan terhadap barang itu akan bertambah apabila barang penggantinya naik. Okay, maksudnya kat sini, barang pengganti ni adalah barang yang boleh diganti. Contohnya macam teh dengan kopi. Kalau teh lagi mahal, kita boleh beli kopi untuk gantikan teh. Okay. Next, perubahan harga barang penggenap. Kenaikan harga barang penggenap akan menyebabkan permintaan suatu barang akan berkurang. Kenaikan harga barang penggenap akan menyebabkan kuantiti diminta barang menggenap menguncuk. Walaupun harga barang tidak berubah, permintaan terhadap barang itu berkurang apabila kuantiti diminta barang penggenap menguncuk. Okay, so conclusion dari kat sini, kita just kena tahu yang barang penggenap ni adalah barang yang digunakan dalam fungsi yang sama. Contohnya macam printer dengan dawat ink. Okay, so kalau harga ink mahal, so permintaan terhadap printer akan berkurang. Okay, conclusion macam tu. Okay, third, perubahan pendapatan pengguna. Okay, dia ada 3, barang normal dan barang mewah, barang bawahan dan barang mesti. Okay, kita go kepada barang normal dulu dengan barang mewah. Okay, kenaikan pendapatan pengguna akan menyebabkan permintaan terhadap barang normal dan barang mewah bertambah. Kenaikan pendapatan meningkatkan kuasa beli dan keupayaan pengguna untuk belanja. Okay, conclusion dia, okay, barang normal ni macam barang yang macam pakaian semua tu, macam barang mewah pula macam phone, laptop semua. Okay, so dia kata conclusion dia, pendapatan barang normal ni mempunyai hubungan positif dengan permintaan pendapatan ni berhubungan positif dengan permintaan barang normal. Okay, so bila pendapatan meningkat, permintaan terhadap barang normal juga akan meningkat. So dia akan keluk permintaan akan beralih ke kanan dan sebaliknya, kalau pendapatan menurun, ia akan menyebabkan permintaan terhadap barang normal juga akan berkurang. Hal ini menyebabkan keluk permintaan beralih ke kiri. Okay, next, barang bawahan. Okay, barang bawahan. Kenaikan pendapatan pengguna akan menyebabkan permintaan terhadap barang bawahan berkurang. Kenaikan pendapatan meningkatkan kuasa beli dan pengguna mampu membeli barang yang lebih berkualiti. Penurunan pendapatan pengguna akan menyebabkan permintaan terhadap barangan bawahan bertambah. Okay, so conclusion dia, pendapatan ni dengan barang bawahan dia berhubungan secara negatif. So macam kalau pendapatan kita naik,
So, dia akan mengurangkan permintaan terhadap barang bawahan. Okey, hal ini menyebabkan permintaan beralih ke kiri. Begitu juga kalau pendapatan kita menurun, so dia akan menyebabkan permintaan terhadap barang bawahan akan meningkat. Okey, last, barang mesti. Okey, barang mesti barang yang macam benda keperluan kita. So, macam even kalau pendapatan kita naik ke tinggi ke, dia tetap sama sebab pengguna tetap perlu menggunakan barang tersebut untuk keperluan. Okey, 4. Perubahan cita rasa. Okey, permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh perubahan cita rasa pengguna. Contohnya, umur, fashion, minat dan kualiti. Okey, permintaan terhadap suatu barang bertambah sekiranya terdapat perubahan cita rasa pengguna lebih gemar. Permintaan terhadap sesuatu barang berkurang sekiranya terdapat perubahan cita rasa pengguna kurang gemar. Okey, conclude dia. Okey, kalau kita macam minat terhadap kalau minat kita meningkat terhadap satu barang, dia akan dapat menyebabkan permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Hal ini menyebabkan keluk permintaan akan beralih ke kanan. Okey, begitu juga kalau minat kita terhadap sesuatu barang itu berkurang, yang akan menyebabkan permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang juga. So, keluk permintaan akan beralih ke kiri. Jangkaan masa depan. So, jangkaan masa depan dia ada dua. Yang pertama adalah bila in the future kita jangkakan harga tu akan naik, so dia akan menyebabkan permintaan barang tu akan jadi bertambah. So, sebagai contoh, if pengguna dia akan jangkakan harga kereta tu dia akan meningkat, so ramai lagi pengguna sayang kita akan beli kereta tu right now pada masa kini supaya tak nak bayar harga yang lagi tinggi in the future. So, keluk permintaan kereta akan beralih dari kiri ke kanan. Yang kedua, jangkaan harga barang dia akan menurun menyebabkan permintaan terhadap sesuatu barang berkurang. So, maksudnya bila in the future kita dah jangkakan harga barang tu akan turun, so permintaan dia akan jadi lebih rendah. Sebagai contoh, bila pengguna dah boleh jangka kereta tu harga dia akan turun in the future, so pengguna akan tangguhkan beli kereta tu pada masa kini untuk tunggu harga kereta tu turun. Keluk permintaan kereta beralih dari kanan ke kiri. Yang keenam adalah dasar kerajaan. So, kerajaan dia akan gubal dasar ni untuk digalakkan pengguna ataupun tak nak galakkan pengguna kepada satu barang dengan dia akan ubah struktur pencukaian dan berikan insentif kepada pengguna. So, maksudnya apabila cukai pendapatan tu dikurang, so pendapatan akan menaik. Bila pendapatan naik, dia akan menaikkan permintaan masyarakat terhadap barang dan perkhidmatan. Kemudian, bila cukai pendapatan tu dia menaik, dia akan kurangkan pendapatan, dia menyebabkan pengurangan permintaan masyarakat kepada barang dan perkhidmatan. Yang ketujuh adalah musim. So, musim dia ada pengaruh terhadap permintaan. Sebagai contoh, bila tibanya musim perayaan macam Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, so permintaan terhadap perkhidmatan ekspres macam bas dan juga kereta api dah akan bertambah sebab ramai orang nak balik kampung untuk raya bersama-sama. Kemudian, contoh yang lain, bila tibanya cuti sekolah, permintaan terhadap tempat penginapan dia akan meningkat sebab ramai orang nak melancong dan spend time dengan family. Itulah musim. Dan yang terakhir adalah perubahan saiz dan struktur penduduk. Dia ada 3. Yang pertama adalah pertambahan penduduk. Apabila banyaknya kemasukan pekerja asing dalam Malaysia, dia akan tambahkan permintaan pelbagai barang runcit. Keluk permintaan dia akan beralih ke kanan sebab permintaan barang runcit tu dia bertambah. Dan yang kedua adalah pengurangan jumlah penduduk. So, bila penduduk ni dah kurang, so bilangan pengguna dalam pasaran pun berkurang. Di situasi dia akan menyebabkan keluk permintaan ke kiri sebab permintaan pasaran berkurang. Dan yang terakhir adalah perubahan struktur umur penduduk. Yang ni dia akan mengubah corak permintaan pasaran sebab bila rendahnya kadar kelahiran dekat negara maju, dia akan menyebabkan penambahan
peratusan warga emas dekat negara tu. So bila bila naiknya peratusan warga emas, permintaan keperluan warga emas akan bertambah seperti pusat jagaan harian dan juga perubatan.